Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Dan sebentar sahaja lagi kita akan menyaksikan kemeriahan yang akan berlangsung Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang di Dataran Putra. Mungkin sedikit fakta lah untuk anda, untuk kita imbas kembali dan juga ingat kembali sejarah Jalur Gemilang yang mana telah pun dipilih Jalur Gemilang ini pada tahun 1949 yang bersandarkan kepada satu pertandingan, dan daripada 373 penyertaan hanya satu yang dipilih, iaitu karya daripada arkitek negeri Johor, dan alhamdulillah akhirnya bendera itu digunakan sehingga sekarang dan juga dinamakan sebagai Jalur Gemilang, dan mana ada terdapat beberapa 4 warna di situ dan juga ada beberapa simbol. Pertama adalah simbol bulan sabit yang melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi bagi persekutuan dan negara, dan juga kita juga melihat bintang yang berpecah kepada 14, iaitu melambangkan jumlah 13 negeri dan juga wilayah persekutuan di negara, dan juga warna-warnanya kalau boleh saya ceritakan kepada anda. Jalur merah membuktikan keberanian dan kesiapsiagaan dalam menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran. Jalur putih pula membawa maksud melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Kuning membawa maksud pada bulan dan bintang itu melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan, dan juga biru tua itu membawa maksud melambangkan perpaduan rakyat dan dalam negara yang berbilang kaum. Jadi Jalur Gemilang ini telah pun direka oleh Encik Muhammad bin Hamzah, iaitu arkitek Jabatan Kerja Raya Negeri Johor, dan juga telah pun dipilih sebagai pemenang daripada lebih daripada 373 karyawan yang mengambil bahagian pada ketika itu untuk mencari bendera untuk tanah air kita, iaitu negara Malaysia. Alhamdulillah, dan sehingga hari ini Jalur Gemilang itulah yang kita bawa semangatnya dalam peringkat antarabangsa maupun peringkat kebangsaan ini. Dan juga apabila kita bercakap mengenai kemerdekaan, ia merupakan satu penghijrahan daripada negara tidak merdeka kepada negara yang merdeka, sesuai dengan Ma'al Hijrah pada kali ini. Dan semalam telah pun dinobatkan salah seorang tokoh Ma'al Hijrah di peringkat kebangsaan, iaitu Tan Sri Datuk Haji Osman Mustafa, tokoh kebangsaan Ma'al Hijrah 1444 Hijrah. Dan saya sangat berbesar hati bersama dengan Tan Sri pada hari ini untuk kita merungkapkan apakah perasaan, bagaimanakah untuk orang kata mencipta salah satu kualiti dalam hidup itu agar sekurang-kurangnya tidak menjadi tokoh kerana 33 juta ini, tetapi kualiti itu tetap ada. Tahniah Tan Sri. Terima kasih banyak, Wan. Jadi Tan Sri, bagaimana Tan Sri melihat pemilihan tokoh Ma'al Hijrah itu signifikannya dalam orang kata melihat pengamatan kita terhadap Ma'al Hijrah itu sendiri, dan akhirnya Tan Sri dipilih. Terima kasih, Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Ma'al Hijrah 1444 Hijriah. Dan sebenarnya saya amat bersyukur kepada Allah SWT dan juga menjunjung kasih kepada ke bawah duli Yang Mulia Tuanku Yang Tuan Agong atas berkenan memilih saya pada kali ini. Dan sebenarnya terima kasih juga pada Yang Maha Perdana Menteri dan juga Menteri Agama atas pemilihan ini. Sebenarnya usaha saya adalah kecil berbanding dengan yang lain ada lagi, tapi anugerah ini merupakan suatu semangat kepada saya untuk meneruskan lagi usaha-usaha menyampaikan dakwah di Malaysia kita ini. Dan kalau kita lihat dari segi signifikannya, saya telah pun berkhidmat dengan kerajaan selama 36 tahun. Jadi telah pun diberi ruang yang luas untuk mentadbir hal-hal Islam bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri dari segi penyelarasan, dan kita telah pun mengadakan hubungan yang baik dengan negeri-negeri dan juga hubungan yang baik dengan luar negara untuk memperkenalkan indahnya Islam. Jadi di situ kita lihat satu ruang yang amat bagus untuk kita laksanakan program-program sebegini. Lebih-lebih lagi sesuai dengan kita kata sambutan Ma'al Hijrah pada kali ini.
Tan Sri mengemudi satu agensi yang cukup besar dalam negara kita. Negara kita pun dikenali sebagai negara Islam. Dan agensi yang Tan Sri pegang adalah satu agensi yang memegang peranan untuk membangunkan Islam itu sendiri, Tan Sri. Bagaimana Tan Sri melihat konteks penghijrahan Rasulullah SAW dan juga kualiti kepimpinan yang ada dalam Rasulullah itu dibawa masuk untuk kita membentuk satu negara mencapai tahap apa yang Rasulullah inginkan? Okey, kalau kita lihat berdasar kepada hijrah Rasulullah SAW, kita lihat di situ ada Rasulullah mengajar kita perpaduan, ya. Perpaduan di situ adanya semangat bersatu. Kalau kita lihat perpindahan Rasulullah SAW, hijrah Rasulullah SAW bersama sahabat orang Muhajirin dengan Ansar, di situ ada kesatuan yang kita harus lihat bagaimana mereka di kalangan Muhajirin berhijrah dengan tanpa apa-apa bawa, dan diterima oleh pihak kaum Ansar dengan secara terbuka. Itu menyebutkan ada kesatuan. Dan hijrah juga kalau kita lihat untuk membentuk kita membuat strategi dan ilmu. Dalam sesuatu perkara kita harus ada strategi dan juga ilmu. Dan perkara ini harus kita budayakan kepada terutama anak-anak kita lah, supaya ada strategi dan membudayakan ilmu dalam melaksanakan sesuatu perancangan. Kalau kita lihat peristiwa hijrah itu menggabungkan antara Islam dan bukan Islam. Dan juga saya rasa ia kena dengan konsep negara kita yang mempunyai pelbagai kaum, Melayu, Cina, India, malah pelbagai lagi kaum yang berada di Sabah dan Sarawak. Dan juga bagaimanakah konsep keluarga Malaysia, kalau Tan Sri boleh lihat, ia orang kata ada kolerasinya dengan peristiwa hijrah, dan akhirnya kita mengangkat tema keluarga Malaysia pemangkin kemakmuran. Sesuai sangat dengan amat tepat sekali cetusan idea yang Muhammad Perdana Menteri, gagasan Petuh Keluarga Malaysia yang telah dilancar pada 22 Ogos tahun lepas. Dan ini fokusnya adalah kepada penyatuan masyarakat Malaysia. Jadi kita lihat di situ harus bersatu padu, tak mengira dari segi agama bangsa. Kalau kita lihat Rasulullah sendiri pun sewaktu penghijrahan, itu ada pelbagai daripada Muhajirin dan Ansar, Aus dan Khazraj, ada lagi kalangan Yahudi. Sebelum ini mereka itu berperang sama sendiri, dan dengan perhijrahan Rasulullah mereka bersatu padu. Kita kembali kepada kita sama juga, kita harus walaupun kita pelbagai etnik, pelbagai bangsa, pelbagai agama, kita wajib melakukan bersatu padu. Kalau tidak, berarti maknanya kita akan lemah, kita akan runtuh, masyarakat kita akan runtuh kalau kita tidak bersatu padu. Sesuailah dengan antara fokus utama keluarga Malaysia ialah menyatu padukan masyarakat Malaysia berasaskan kepada berpandukan kepada keluarga Malaysia. Tan Sri, soalan terakhir saya, mungkin Tan Sri boleh melihat bagaimanakah peranan kita, negara Malaysia ini. Negara kita kecil, tetapi cukup besar suaranya di peringkat dunia. Kita pernah bersuara apabila Israel menyerang Palestin dan sebagainya dalam isu-isu agama ini. Jadi bagaimana Tan Sri melihat perkara ini, juga apakah harapan Tan Sri melihat pengamatan peristiwa hijrah ini di peringkat seluruh dunia pada kali ini? Okey, kita mempunyai orang kata jati diri tersendiri, jati diri tersendiri, dan banyak contoh-contoh yang kalau saya lihat di Malaysia menjadi contoh kepada negara-negara Arab sambil apa yang telah kita buat. Misalnya pengurusan hal ehwal Islam, dari segi halalnya, dari segi modul perkahwinannya. Kalau kita kira negara Arab sepatutnya sudah ada, tetapi mereka mengambil contoh, datang belajar dengan kita untuk contoh untuk disebarkan, untuk dilaksanakan di negara mereka. Oleh sebab itu kita harus Islam menentukan, Islam itu memang dah tinggi. Kita nak supaya rakyat Malaysia kena tunjuk yang kita ini adalah
seorang Muslim yang berpribadi tinggi dan dapat dia contoh oleh negara-negara luar. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada Tan Sri Datuk Haji Osman Mustafa, tokoh kebangsaan Mahli Hijrah 1444 Hijrah. Tahniah sekali lagi. Terima kasih banyak-banyak Tan Sri kerana sudi bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Keluarga Malaysia pemangkin kemakmuran, itu yang kita bawa dan itu yang perlu kita sematkan dalam diri. Baiklah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Syafiqah akan bersama dengan anda.